Okay, Assalamualaikum. Hari ini kita nak sambung dengan 15.2 iaitu gametogenesis manusia. Gametogenesis adalah proses penghasilan gamet iaitu sel seks dalam manusia. Jadi kita nak tengok dulu keperluan gametogenesis. Okey. Nampak proses pembentukan sel pembiakan ataupun gamet disebut gametogenosis. Okey, dia berlaku di dalam gonad. Gonad ni adalah sel seks ataupun sel yang terlibat dengan pembiakan. Sel gonad bagi lelaki ialah testis. Okey, testis organ, bukan sel, organ. Okey, iaitu testis bagi lelaki dan ovari bagi perempuan. Okey, jadi gametogenesis ni dia akan menghasilkan gamet ataupun sel pembiakan yang bersifat haploid. Haploid ni adalah N, satu maklumat sajalah. Yang ni kita akan belajar tentang pewarisan. Cukuplah kamu tahu bahawa manusia di sini 2N. 2N ni adalah pembentukan manusia yang lengkap. Kita lah. Kita ni contoh cikgu ni. Cikgu punya maklumat genetik cikgu bersifat diploid. 2N kita panggil diploid. Jadi, perlunya gametogenesis ni adalah untuk menghasilkan sel yang bersifat N iaitu haploid. Sebab nanti sel gamet dia akan bercantum. Sel gamet daripada ibu dan sel gamet daripada bapa N campur dengan N, dia akan jadi organisma yang 2N, organisma yang diploid, iaitu kita lah. Okey, jadi spermatogenesis adalah pembentukan sperma yang berlaku dalam tubule seminiferous. Yang ini. Ini adalah testis secara keseluruhan dia. Okay, dalam testis ni dia ada tubule seminiferous. Yang ini. Jadi dekat tubule seminiferous ni dia ada sel yang dia diperbuat daripada sel germa primordium. Iaitu sel yang belum bahagi lagi. Dia yang belum membahagi mengikut pengkhususan. Maksudnya dia tak bahagi jadi sperma lagi. Mula-mula sekali adalah sel germa primordium. Dan sel germa primordium ni yang di dalam tubule seminiferous ni, dialah yang akan menjalani pembahagian sel untuk menghasilkan sperma. Dan dalam tubule seminiferous, dia ada sel setoli. Sel setoli ni dia ada pada dinding tubule untuk membekalkan nutrien sepanjang proses penghasilan sperma. Dan dia akan diangkut dah jadi sperma, dia akan diangkut ke epididymis, kemudian dia akan salurkan keluar melalui ductus sperma ataupun kita panggil sebagai vas deferens. Okey, selain daripada itu, proses spermatogenesis dia dirangsang oleh hormon perangsang folikel FSH dan juga hormon testosteron. Kemudian proses ni juga dibantu oleh hormon pelutinan ataupun LH yang merangsang rembesan testosteron di testis. Okey, ini kita tengok terus kepada penghasilan sperma, fasa pembahagian. Yang ni kita tengok secara orang kata apa, ni bahagi ni mitosis lah. Kalau mitosis ni dia tak mengubah dia punya 2N ni. Okey, jadi kita tengok apa yang berlaku bermula dengan sel germa primordium dia dekat tubule seminiferous. Okey, sel germa primordium membahagi secara mitosis untuk menghasilkan banyak spermatogonium yang diploid. Dia tak membahagi, maksudnya dia tidak kalau mitosis dia tidak membahagi dua dia punya maklumat pewarisan tu. Dia mitosis berulang kali, duplikat je lah. Okey, kemudian dia akan menghasilkan spermatogonium yang banyak. Yang dia punya maklumat dia juga adalah 2N. Okey, jadi apa berlaku dekat fasa perkembangan, spermatogonium berkembang menjadi spermatosit primer yang diploid. Yang ini. Dia berkembang, kita panggil sebagai spermatosit primer, nombor 1. Jadi, setiap, kan tadi dah ada banyak kan, spermatogonium banyak. Setiap spermatogonium, dia akan membentuk spermatosit primer. Setiap spermatosit primer pula, dia akan membahagi secara meiosis 1. Kita dah belajar sebelum ni. Dia akan membahagi secara meiosis 1. Dia akan bahagilah meiosis, ingat meiosis dia akan membahagikan maklumat pewarisan kepada 2. Daripada 2N, dia bahagi jadi N dengan N. Jadi dia akan menghasilkan satu spermatosit primer
akan menghasilkan 2 spermatosid sekunder. Yang ni spermatosid sekunder lah. N ada 2. Okey, kemudian apa yang berlaku adalah setiap spermatosid sekunder membahagi secara meiosis 2 pula. Okey, setiap satu membahagi secara meiosis 2 dan akan menghasilkan 2 spermatid yang haploid. Dah jadi, yang ni pun tadi dah jadi haploid ya. Dia bahagi jadi spermatid yang haploid. Spermatid ni dia akan menjalani pembezaan dan pengkhususan untuk membentuk jadi sperma. Jadi daripada satu spermatosid primer dia akan menghasilkan 4 sperma. Jadi kita ada banyak lelaki dia ada banyak spermatosid, spermatogonium banyak. Spermatosid primer pun banyak. Jadi banyaklah berjuta-juta lah bilangan sel sperma dalam dia punya badan lah. Okey, kemudian kita tengok pula dalam oogenesis. Okey, oogenesis adalah proses pembentukan usid sekunder ataupun gamet betina dan berlaku dalam ovari, kilang telur. Okey, dia berbeza dengan spermatogenesis sebab oogenesis bermula dalam ovari seorang perempuan sebelum dilahirkan. Dia dah awal dah sebelum kita beranak, masa kita jadi baby tu dah ada. Okey, jadi sebelum kelahiran, kita tengok apa yang berlaku sebelum kelahiran. Sama macam lelaki, dia ada sel germa primordium. Ini adalah sel yang mula-mula, yang mana dia belum mengalami pembezaan dan pengkhususan. Okey, jadi sel ni dia akan menjalani pembahagian mitosis berulang kali bagi menghasilkan ooganium yang diploid. Dia sama, dia akan ikut badan kita, 2N. Okey, jadi dia mitosis dulu. Mitosis tak mengubah dia punya N tu. Dia akan jadi 2N juga. Okey. Dia akan banyak ooganium yang terhasil. Ooganium berkembang menjadi usid primer yang ni usid primer yang diselaputi oleh satu atau lebih lapisan sel folikel. Okey, ni nampak. Okey, ooganium dia ada satu atau lebih lapisan folikel, dia akan membentuk usid primer. Okey, usid primer dia dah ada folikel ni, kamu nampak bulat-bulat ni kan? Itu adalah folikel dia. Perkembangan folikel ni dia akan dirangsang oleh hormon perangsang folikel sama macam lelaki iaitu FSH. Okey, usid primer akan menjalani meiosis. Okey, usid primer akan menjalani meiosis tetapi berhenti pada peringkat profasa 1 sepanjang perkembangan fetus. Maksudnya meiosis yang tidak lengkap masa di peringkat fetus. Okey, jadi bila dah lahir, okey, seorang bayi perempuan dia dah ada berjuta-juta usid primer. Okey, yang kekal dalam profasa 1 meiosis. Okey, meiosis 1 lah, dah nama profasa 1 mesti melibatkan meiosis 1. Jadi bilangan ini dia akan berkurang pada tahap akil balik. Okey, yang keempat pula apa yang berlaku bila akil balik. Okey, kamu tengok di sini ya, peringkat bayi dan kanak-kanak usid primer. Usid primer setiap bulan bermula dari peringkat akil balik sehingga putus haid. Sampai menopause lah. Okey, apabila mencapai akil balik, usid primer tadi dia akan meneruskan meiosis 1. Bila kita dah akil balik, dia akan teruskan profasa 1 tadi untuk membentuk usid sekunder dan jasad kutub pertama. Bila dah akil balik barulah dia sambung meiosis 1, nampak? Okey, dia akan menghasilkan jasad kutub pertama yang nilai dia dah N dah dan usid sekunder juga N, haploid. Okey, jadi usid sekunder dia akan memulakan meiosis 2 yang berhenti pada metafasa 2. Tadi berhenti dekat profasa 1 masa baby. Sambung akil balik, sambung profasa 1, dia berhenti dekat metafasa 2 pula. Jadi jasad kutub pertama yang ini, okey, dia akan melengkapkan meiosis 2. Dia akan melengkapkan meiosis 2, nampak di sini. Dan dia akan membentuk 2 jasad kutub. 2 jasad kutub. Haploid juga. Okey. Satu lagi. Okey, lapisan sel folikel yang menyelaputi usad sekunder. Yang inilah di luar ni. Okey, dikenali sebagai folikel sekunder. Tadi folikel primer, usid primer. Kalau usid sekunder, dia ada di luar dia adalah folikel sekunder.
Berkembang dia akan jadi follicle graft. Ni nama dia pula, follicle graft. Follicle graft dia akan berkembang dan dia akan menghasilkan hormon estrogen. Yang ni yang berlaku dekat dalam ovari ya. Sama. Okey, follicle graft yang matang, okey, dia akan menghampiri permukaan ovari lalu membebaskan usid sekunder. Dalam ni ada usid sekunder, di luar ni adalah dia punya follicle lah. Dalam ni. Okey, dia akan membebaskan usid sekunder ke dalam tube falopio. Proses ini yang kita namakan sebagai ovulasi. Sebab itulah, okey, dia lepas matang dia akan berkurang. Setiap bulan dia akan keluar satu keluar sampailah menopause. Sebab kita perempuan, kita boleh habis kita punya telur yang kita hasilkan dalam perut lagi. Okey, jadi usid sekunder, ovum yang belum matang, dia akan melengkapkan meiosis 2 sekiranya sperma menembusi usid sekunder. Jadi selagi seorang wanita tu dia tak berkahwin, dia punya proses meiosis tidak akan lengkap lah. Dia kena berkahwin, barulah dia punya proses meiosis akan lengkap. Yang mana, proses meiosis 2, bila ada persenyawaan, dia akan meneruskan proses meiosis 2, dia akan menghasilkan ovum. Nampak? Bila ada ovulasi, dia ada percantuman antara sperma dengan usid sekunder, dia akan membentuk ovum dan satu jasad kutub. Satu ovum, satu lagi jasad kutub. Persenyawaan antara nukleus ovum dengan nukleus sperma, yang bercantum hanyalah nukleus saja. Nukleus ovum dengan nukleus sperma, dia akan menghasilkan zygote yang diploid. Zygote yang diploid, kesemua jasad kutub akan merosot dan disingkirkan dari ovari. Tiga-tiga ni akan merosot. Okey, jadi jika berlaku persenyawaan, kita tengoklah selepas ovulasi, bahagian folikel, yang ni kan dah ada ovulasi tadi, bahagian folikel yang tertinggal akan membentuk corpus luteum. Ni kalau kalau tak ada persenyawaan, corpus luteum dan usid sekunder merosot lalu disingkirkan bersama dengan haid. Kalau ada persenyawaan, corpus luteum ni dia akan terus berkembang, dia akan merembeskan estrogen dan progesteron untuk membantu pelekapan embrio lah, zygote tadi dia akan berkembang jadi embrio. Yang ni kita boleh tengok struktur sperma dan follicle graft. Kalau lelaki, kalau sperma dia ada kepala dan bahagian tengah ni, kemudian ni bahagian tengah ataupun kita panggil dia punya neck lah. Kemudian ada ekor untuk berenang. Kalau usid sekunder ni, dia adalah sel yang paling besar dalam kita punya badan. Diselaputi oleh jelly dan sel-sel folikel. Folikel ni adalah macam dengan yang bulat-bulat kecil ni. Okey. Kemudian kita tengok pula perbandingan antara spermatogenesis. Kamu boleh baca di sini. Perbandingan persamaan dia adalah proses gametogenesis yang berlaku dalam organ pembiakan. Dan kedua-duanya menghasilkan gamet yang bersifat haploid. Di akhir dia mesti menghasilkan gamet yang haploid lah. Sebab sebab nanti akan berlaku persenyawaan. Haploid campur dengan haploid, dia akan jadi diploid. Diploid 2N adalah manusia lah. Okey, perbezaan. Kalau spermatogenesis berlaku dalam testis. Okey, spermatogenium diploid, dia akan menghasilkan 4 sperma, iaitu haploid setelah menjalani meiosis. Sperma bersaiz kecil, ada kepala, tengah dan ekor ni dia punya struktur. Kemudian lepas meiosis 1, 2 spermatosid sekunder dihasilkan. Meiosis adalah lengkap. Spermatid menjalani pembezaan untuk menjadi sperma. Proses pembentukan sperma adalah berterusan. Dia tak akan habis. Dia akan berterusan sampai matilah. Jadi berjuta-juta sperma dihasilkan setiap hari. Kalau kata oogenesis pula berlaku dalam ovari. Ooganium diploid hanya menghasilkan satu usid sekunder berfungsi dan 3 jasad kutub yang tidak berfungsi. Yang ini dia akan dikeluarkan lah. Usid sekunder bersaiz lebih besar. Okey, ni kita bandingkan dua-dua lah. Kalau buat soalan perbandingan, lebih baik kamu tulis macam ni lah. Okey, meiosis 2 dilengkapkan apabila sperma mensenyawakan usid sekunder. Usid sekunder tidak menjalani pembezaan. Okey, proses pembentukan usid sekunder tidak berterusan. Proses ini bermula dalam fetus perempuan dan terhenti apabila bayi dilahirkan
diteruskan setelah akil balik. Okey, hanya satu usid sekunder dibebaskan dari ovari setiap kita haid. Okey, setiap bulan ada satu tapi